Baik, selamat tengah hari semua. Semua dah makan. Okay, so hari ini kita akan mula topik bab 4 dulu. Sebab bab 3 dia adalah topik baru daripada silibus lama Form 6. Jadi lebih baik saya rasa saya ajar di sekolah. Kalau ajar di sini mungkin susah nak sampaikan. Jadi saya mulakan dengan bab 4 dulu. So untuk bab 4 haba ini dia ada 4 topik. Okay, saya perlukan 4 kelas online untuk habiskan. Oleh itu kita sebenarnya boleh habiskan topik ini, bab 4 ini dalam masa 2 minggu. Okay, alright. Jadi kita terus start bab 4, 4.1. Topik dia adalah keseimbangan terma. Keseimbangan terma. So, sebelum saya mula, saya tanya soalan. Okay, apakah beza antara suhu dengan haba? Selalu kita akan guna pakai term yang sama atau kita samakan masuk suhu dengan haba. Tetapi dari segi fizik, kedua-dua ini adalah berbeza. Okay. Kalau anda kawal kaki di bawah matahari yang sangat terik, okay. Jadi apa perasaan anda? Anda akan cakap sangat panas, okay, hot, very hot, super hot. Tetapi soalan saya, berapa panas? Okay, berapa panas? So, bila kita panggil berapa panas, kita perlu ukur kepanasan. Sama ada sangat panas itu sebenarnya berapa panas. Kalau orang A dia kata panas, orang B dia kata tak panas sangat, okey je. So, macam mana kita dapat standard tu? Macam mana kita nak ukur berapa kepanasan tu? Oleh itu, kita perlu satu kuantiti dipanggil suhu. Okay. Suhu adalah darjah kepanasan. Okay. Berapa degree kepanasan itu adalah suhu. Kemudian, kalau kita cuba tengok contoh kedua. Kalau kita cuba rub kita punya tangan. Okay, kita gosok tangan kita. So, kita akan rasa panas. Okay. So, apa yang saya buat sebenarnya, of course, tak akan ada api di atas tangan saya. Tetapi apa yang saya buat sebenarnya, saya telah melakukan kerja. Saya lakukan kerja supaya kerja akan ditukarkan menjadi tenaga kinetik. Dan sebenarnya anda boleh dengar, kita ada tenaga bunyi dan juga rasa panas pada tangan kita. So, tenaga kinetik campur dengan tenaga haba dan juga tenaga bunyi. So, haba ini dia adalah sejenis apa? Sejenis tenaga. It's a form of energy. Okay. So, kita dapat tengok dua case. So, case pertama, bila kita nak tahu berapa panas, itu adalah suhu. Tetapi kenapa kita akan rasa panas? Itu disebabkan ada tenaga haba. Okay. So, you see, one is like effect, kesan dia. One is the factor, sebab dia. Okay. So, perbezaan antara suhu dan haba. So, mari kita tengok. Okay, suhu dan haba. So, suhu adalah darjah kepanasan sesuatu objek. Unit SI bagi suhu ialah Kelvin. Seperti yang kita dah belajar pada bab 1 Form 4. Okay, dalam bab 1 Form 4, kita ada 5 kuantiti asas. Okay, Pak Jip makan ayam sedap. Panjang jisim, masa, arus dengan suhu. Okay. Dan untuk haba, dia adalah satu bentuk tenaga. Okay. Tenaga diukur dalam unit Joule. Okay. Dalam unit Joule. Okay. Mungkin anda belum belajar lagi macam mana kita nak kira formula tenaga. Tetapi daripada PT3, anda dah belajar unit untuk tenaga adalah Joule. Okay, Joule. J-O-U-L-E, Joule. Dan di bawah adalah perbezaan antara haba dan suhu. So, haba adalah tenaga. Okay, tenaga yang mengalir
dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Manakala suhu adalah ukuran kepanasan sesuatu objek. Okay. Oleh itu, kalau kita nak pindahkan, apa yang kita pindahkan? Kita pindahkan tenaga, bukan suhu. Okay. So, ini adalah perkataan yang silap. Kalau saya kata, saya memindahkan suhu kepada kawan saya, itu adalah salah. Okay. Saya memindahkan haba kepada kawan saya, itu adalah betul. Sebab suhu tidak boleh dipindahkan, tetapi tenaga boleh dipindahkan. Okay. So, next time anda tahu, kita tak boleh cakap, boleh pindahkan suhu. Bukan. Okay. Suhu adalah berapa yang ada dalam sesuatu objek. Tetapi yang selalu mengalir adalah haba. Okay. Alright. So, kita akan tengok fokus topik hari ini, iaitu keseimbangan terma. Okay. Bila anda tengok seimbang, maksudnya sama. Okay, sama. Terma maksudnya, kalau termometer. Termometer mestilah berkaitan dengan panas, kepanasan. Okay. So, apa yang dimasukkan adalah suhu. Jadi, keseimbangan terma, maksud dia, suhu dia sama. Okay, suhu dia sama. Alright, let's tengok. Kita tengok apakah yang berlaku pada keseimbangan terma. Okay, katakan saya letakkan satu objek yang panas dan satu objek yang sejuk. Bila mereka bersentuhan, so apa yang berlaku adalah kita akan nampak tenaga akan dipindahkan daripada objek panas kepada objek sejuk. Dan katakan kita ada suhu objek panas. Okay, so sekarang kalau sekarang saya guna unit darjah Celsius dulu supaya anda faham. Okay, kalau panas dia adalah 80 darjah Celsius. Kalau objek sejuk, suhu dia adalah 20 darjah Celsius. So apa yang berlaku adalah objek panas dia akan memindahkan tenaga haba kepada objek sejuk. Okey. Akan pindahkan tenaga kepada objek sejuk. Okey. So, sebab dia panas, dia akan pindahkan lebih banyak tenaga. Okey. Jadi apa yang berlaku pada akhirnya, kita akan nampak suhu dia akan semakin turun. Suhu objek sejuk akan semakin bertambah. So, akhirnya lama-kelamaan, contohnya kalau akhirnya objek panas turun, suhu dia sampai 50 darjah Celsius. Dan objek sejuk, dia naikkan suhu sampai 50 darjah Celsius. So, bila pada akhir sekali, apabila kedua-dua objek mencapai suhu yang sama, maka kita boleh kata mereka telah mencapai keadaan keseimbangan terma, iaitu suhu akhir adalah sama. Okay, suhu akhir adalah sama. Okay, itu maksud dia. Okay. Alright. Tetapi sebenarnya, tadi apa yang saya kata, tenaga haba dipindahkan daripada objek panas kepada objek sejuk. Sebenarnya, pada masa yang sama, tenaga juga dipindahkan daripada objek sejuk kepada objek panas. Okay. Katakan, sekarang saya berikan nombor tenaga. Okay. Objek panas berikan 3000 Joule kepada objek sejuk. Okay. Manakala objek sejuk, dia sebenarnya pun berikan tenaga juga. Okay. Berikan tenaga. Tetapi dia mampu berikan contohnya 100 Joule saja. Okay. Jadi akhirnya, siapa yang akan dapat lebih banyak? Siapa yang akan dapat siapa yang dapat rugi? Daripada keseluruhan kita nampak 3000 Joule kepada kanan, 100 Joule kepada kiri. Akhir sekali bila kita tambah tolak, kita akan nampak keseluruhan dia. Objek panas sebenarnya memindahkan 2900 Joule kepada objek sejuk. Okay. So untuk real life, untuk sebenarnya, kedua-dua objek bila mereka bersentuh, mereka akan pindahkan tenaga kepada antara satu sama lain. Cuma kita
tengok secara keseluruhan siapa yang pindah lebih banyak. Okey, katakan kalau saya ada 2 orang. Okey, 2 orang. Orang A dengan orang B. Orang A dia orang yang kaya. Okey, dia orang yang kaya. Orang B dia orang yang miskin. Okey, kita berikan nombor dia punya harta. Okay, contohnya orang kaya ini dia ada RM1,000. Okay, orang miskin ni dia hanya ada RM10. Okay, jadi kalau saya kata orang kaya dengan orang miskin, mereka akan sekarang mereka akan pindahkan 10% daripada mereka yang ada. Okay, mereka yang ada. Jadi sekarang kita tengok, okay, RM1,000, okay, dia pindahkan 10% berapa? Dia akan bagi orang miskin RM100. Okay, untuk orang miskin ni, dia pun bagi 10% kan? Okay, dia akan bagi RM1. Okay, 10 dia punya RM10 punya 10% adalah RM1. So sekarang untuk result pertama, orang kaya dia tinggal RM900. Okay, orang kaya. Orang miskin dia dapat berapa? Okay, sorry, 901. Okay, 901 sebab dia bagi RM100 tapi dapat RM1 kan. Okay, orang miskin dapat berapa? Okay, 100 dia dapat RM100 tapi tolak RM1, dia tinggal RM99. So akan dapat 109. Okay, RM109 seorang miskin. Okay, and then bila saya suruh ulang balik, okay, mereka akan teruskan pindah. So pindah 10%, 10%. So pindah, lama kelamaan kita nampak orang kaya dia punya duit akan semakin turun. Dan orang miskin dia punya duit akan semakin banyak. Okay, sehingga mereka mungkin mencapai duit yang sama. Okay, contohlah RM500 50%, RM500 50%. Untuk orang kaya dan orang yang miskin. Okay. So daripada keseluruhan kita nampak sebenarnya orang kaya dia asyik pindah duit yang lebih banyak. Okay. Tetapi orang miskin dia pun bagi juga. Cuma dia bagi dengan sedikit saja. Itu adalah berapa yang dia mampu saja. Okay. Dan akhirnya daripada segi pemindahan ini mereka akan pindah sehingga kedua-dua dapat hasil duit yang sama. So begitu juga untuk objek. Objek mereka memindahkan tenaga. So sehingga mereka akan mencapai suhu yang sama. Okay, itu adalah keseimbangan pertama. Jadi, so kita akan cakap, okay, ini menyebabkan objek sejuk menjadi objek panas, objek panas menjadi sejuk. Okay, selepas beberapa ketika tiada pemindahan haba bersih. Maksudnya sekarang, okay, kalau sekarang kita guna contoh orang manusia. Tadi ini dia punya duit. Okay, mereka punya duit. Okay, so akhirnya bila mereka mencapai duit yang sama, so sekarang mereka masih boleh bagi 10% kan. Okay, contoh orang A ni dia bagi 10% berapa? Okay, dia bagi contohnya 10% adalah RM50, 55 sen. Okay. Tetapi orang B, dia masih bagi 10%. RM50, 55 sen. Okay, apa yang akan berlaku akhirnya? Orang ini akan dapat RM50, 55 sen daripada B. Orang B pun dapat amount yang sama daripada orang A. So sebenarnya bila dia asyik berlaku, apa yang sebenarnya kita nampak? Kita nampak tiada lagi untung rugi. Orang ini akan masih kekal amount RM505.5. Orang ini pun sama dapat RM505.5. Okay, that means mereka boleh masih bagi duit. Tetapi mereka bagi duit yang sama. Okay, so kita kata tiada pemindahan bersih. Okay, pemindahan bersih. That means bersih maksudnya at the end, akhirnya. Okay, at the end, akhirnya tak ada orang untung, tak ada orang rugi. Okay, itu maksud dia. Mereka masih pindahkan haba. Cuma mereka pindahkan haba dengan
jumlah yang sama. Okay. Jadi selepas beberapa ketika tiada perpindahan haba bersih di antara kedua-dua objek. Akhirnya dia bagi A, dia bagi sejuk, sejuk bagi panas. Jadi dua-dua sebenarnya capai suhu yang sama. Okay, suhu yang sama. So, objek-objek ini dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okay, itu maksud dia. Okay, this is a concept of in English we call thermal equilibrium. Okay. Okay, jadi ada 3 syarat atau 3 ciri-ciri apabila objek mencapai keseimbangan terma. So, bila kita ada objek panas, objek sejuk. So, apa yang berlaku pada akhirnya? Pertama, jumlah pemindahan haba bersih adalah sifar. That means, kalau A dengan B, A bagi B 500 joule. B bagi A 500 joule. At the end, A tak ada untung rugi. B pun tak ada untung rugi. Itu maksudnya pemindahan haba bersih adalah kosong. 500 tolak 500 akhirnya kita dapat sifar. Okay. Kedua, suhu kedua-dua objek akan menjadi sama. Okay. Satu panas, satu sejuk, akhirnya kedua-dua tahap ke suhu yang sama. Dan ketiga, pemindahan haba antara dua objek adalah sama. Okay. Bila saya kata jumlah pemindahan haba bersih adalah sifar, bukan maksudnya mereka tak pindah haba. Mereka masih memindahkan haba, tetapi mereka memindahkan haba dengan kuantiti yang sama. A bagi B 500, B pun bagi A 500. Okay? So ini adalah 3 ciri-ciri yang penting dalam keseimbangan terma. Okay? Selalu soalan akan tanya, okay, dia akan tanya, apakah ciri-ciri keseimbangan terma? Nyatakan 2. Okay? First, of course you tahu, suhu akhir. Okay? Suhu akhir kedua-dua objek adalah sama. Dan kedua, jumlah pemindahan haba bersih adalah sifar. Okay? Of course, dia bermaksud pemindahan haba antara dua objek adalah sama. Okay? These are the 3 important points. Okay, let us see a very simple illustration. Okay, sorry, not this one. Where's my window? Okay. Okay, this one. Okay, right. Okay, so kita nampak simulation ini. Okay, ada besi, ada batu bata, ada air, ada olive oil, minyak. Okay, sekarang kita cuba buat eksperimen. Okay, sekarang saya cuba letak air ke atas. Okay, saya letak termometer. Okay, nampak E semua ini adalah kandungan tenaga dia. Okay, berapa tenaga. Okay, sekarang saya cuba panaskan. So, bila saya panaskan, so saya dapat pindahkan tenaga. As you can see, suhu ini semakin bertambah. Okay, bertambah sampai satu tahap, kita nampak ada steam, okay, ataupun uap air. Okay, alright. So, maksudnya air ini sekarang sangat panas kan? Okay, sangat panas. Alright. Okay, sekarang saya letak iron, contoh okay, besi ni saya cuba sejukkan. Okay, saya cuba sejukkan. Saya lupa letak termometer. Okay, saya sejukkan. Okay, ini dia punya suhu. Alright. Sekarang tengok suhu air dah hilang sebab dah turun sebab ada tenaga sudah hilang kan. Okay, saya panaskan lagi. Okay, so kita nampak ada satu objek yang panas, satu objek yang sejuk. Okay, cuba tengok termometer bagi dua-dua bila saya campur. Okay, 1, 2, go. Okay, so bila saya campur, apa yang berlaku adalah kita nampak suhu air akan turun dan suhu besi akan jadi tinggi sehingga kedua-dua mencapai
mencapai apa? Suhu yang sama. Bila mereka mencapai suhu yang sama, itu adalah keseimbangan terma. Okay, mereka mencapai suhu yang sama. Okay, let's try another one. Okay, katakan sekarang saya guna brick. Okay, saya guna brick. Okay, sekarang saya panaskan. Okay, panaskan batu bata ini. Okay, panaskan. Okay, batu bata ini dia mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okay, sekarang saya cuba sejukkan minyak, okay, olive oil. Okay, sebenarnya anda nampak suhu dia turun dengan cepat. Okay, sekarang kita cuba sentuh kedua-dua objek. Okay, apa yang berlaku? Kita nampak apa yang berlaku adalah suhu untuk batu bata dia akan turun, maka suhu untuk minyak dia akan naik. Okay, sehingga kedua-dua mencapai suhu yang sama. Itu adalah keseimbangan terma. Okay, keseimbangan terma. So, kenapa suhu dia akan berubah? Sebab kita nampak ada pemindahan haba. Okay, pemindahan haba. Okay, of course, kita akan nampak akhirnya suhu akan turun. Sebab kedua-dua ini sebenarnya sentuh dengan alam sekitar. Okay, tapi sebenarnya apa yang kita bincang, kita abaikan tenaga hilang ke alam sekitar. Okay, kita hanya tengok kepada kedua-dua objek saja. Okay, dan untuk topik seterusnya kita akan cuba bincang. Okay, kenapa ada objek yang cepat panas, ada objek yang lambat panas. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Okay, contoh-contoh yang berkaitan dengan keseimbangan terma. Okay, so pertama, kalau orang yang demam, panas, kita akan letak tuala sejuk atas forehead dia. Supaya apa yang berlaku pada tuala akan menyerap tenaga haba secara keseluruhan daripada forehead kepada tuala. Okay, so oleh itu suhu tuala akan bertambah. Maka suhu forehead akan turun. Okay, akan turun sehingga mereka mencapai suhu yang sama. Okay, bila tuala dah menjadi panas, kita tukar tuala sejuk lagi. Okay, kita akan buat beberapa kali sehingga kita punya forehead akan turun suhu dia. Okay, ini adalah satu contoh yang simple. Selain itu, saya rasa mungkin you dah rindu minuman dekat mama. Okay, sirap bantung ke teh ais ke. Okay, sama juga bila kita tambah ais, okay, so ais akan menyerap tenaga haba air suam ataupun air panas. So air panas suhu dia akan turun. Manakala suhu ais akan menjadi tambah sehingga melebur. Okay. Selain itu, clinical thermometer klinik digunakan untuk mengukur suhu badan. Okay. So bila kita cuba sentuh termometer klinik dengan bahagian badan kita berapa saat, dia akan mencapai keseimbangan terma. Okay. So suhu yang dibaca oleh termometer, dia akan membaca suhu badan kita juga. Tetapi sekarang kita banyak jenis termometer seperti infrared. So tak payah sentuh. Okay, terus tekan saja. Tekan pada forehead anda. So kita terus boleh baca. Okay. So ini adalah beberapa contoh tentang keseimbangan terma. Okay, setakat ini saya rasa saya harap you clear, tak ada masalah. Okay, seterusnya untuk bahagian terakhir bagi topik ini, okay, kita akan kaji termometer. Okay, termometer sebenarnya dia ada projek termometer untuk kita sebenarnya buat membina satu termometer ringkas. Okay, alright. Termometer ini kenapa kita letak mercury ya? Okay, kenapa kita letak mercury? Okay, nanti kita akan bincang.
So, untuk termometer kita tahu tujuan dia untuk mengukur suhu. So, kita harap suhu ini dia dapat dibaca dengan cepat. Okay, baca dengan cepat melalui konsep keseimbangan terma. Kita tak nak bila kita cuba panaskan air, bila kita bacakan suhu, dia punya suhu susah atau ambil masa lama untuk dibaca. Jadi, kita letak mercury, kenapa? Sebab mercury dia senang dipanaskan. Okay, mercury mempunyai takat tidir yang tinggi. Dan selain itu, mercury dia adalah sejenis konduktor haba yang baik. Oleh itu, dia dapat mengembang dan mengecut dengan cepat. Ini typo dengan cepat. Cepat dan seragam. Okay. Bila kita letak saja, dia dapat mengembang dengan cepat. Dan satu lagi, kita tak mahu cecair dalam termometer ini, dia melekat pada tiub kapilari. Kalau anda perasan, bila kamu cuci botol air, kita tak dapat keringkan semua botol air. Ada air yang masih terlekat pada dinding. Okay. Sebab air dia ada potensi untuk melekat pada dinding. Itu adalah lebih kepada chemistry lah. Okay. Dia punya surface tension. Okay. Saya tak akan bincang hari ini. Tapi kalau kita letak mercury tak akan lekat pada dinding. Okey. Jadi ini adalah ciri-ciri cecair yang sesuai untuk digunakan dalam termometer. That's why kita biasanya guna mercury ataupun alkohol. Okey, alkohol. Okey, mercury atau alkohol. Okey. So, kita dah tahu bahan untuk termometer. So, apabila mercury dipanaskan, mercury akan mengembang ke dalam tiub kapilari. So, panjang kapilari ini dia akan menunjukkan tahap suhu. Sebab kita tahu, mercury dia adalah sejenis konduktor yang baik. So, dia akan cepat mengembang dan berapa yang dia capai suhu itu adalah suhu yang kita ukur. Of course, apabila mercury disejukkan, maka mercury akan mengecut. Okey, akan mengecut. Okey, sekarang kita nak belajar. Kalau kita adalah pekerja kilang, sebenarnya saya nak ajar cara untuk membina termometer secara teori. Okey, cara untuk membina termometer secara teori. Okey, kita tahu kalau untuk termometer, okey, termometer ini dia mesti ada skala kan. Okey, dia mesti ada skala. Okey, ada skala dia kan. Okey, macam mana kita nak ukur dia punya skala? Okey, sebenarnya senang. Okey, macam ini. Pertama sekali, kita telah membina kan. Okey, kita membina termometer tak ada skala kan. Kita letak apa? Kita letak mercury dalam. Okay, of course kita tahu mercury ini dia adalah bahan yang beracun. Kita tak boleh sentuh pakai tangan. Baik, so menentu ukur, that means kita nak tentukan skala dia. Macam mana saya nak bina? Okay, kalau mercury dia sampai ketinggian ini, dia adalah berapa darjah Celsius. Okay, macam mana saya nak tentu ukur. Okay, so sebenarnya first, kita letak termometer di dalam ais. Okay, kita letak di dalam ais. So, mercury akan turunkan. Okay, ketinggian akan turunkan. Okay, kalau turun sampai ke, contohnya satu tahap sini. Okay, contohnya kat sini. Okay, so kita buat satu tanda. Okay, buat satu tanda bahawa, okay, ini adalah suhu apabila termometer diletakkan di dalam ais. Okay, and then, okay, maka dia letak sini lah. Okay, dia punya mercury kat sini. Okay, kita tandakan dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kita tahu takat beku atau takat lebur ais adalah 0 darjah Celsius. Okay, so dekat kosong lah, letak kosong. Okay, dia letak sini ya, kosong. Okay, seterusnya saya letak di dalam steam. Okay, steam maksudnya bila air menjadi wap air, bila air dah mendidih. Okay,
bila saya letak seat steam, seketika dia punya ketinggian akan meningkat sehingga sini. Okey, dan kita tahu takat didih adalah 100 darjah Celsius. Kan? Okey, 100 darjah Celsius. Okey, so kita dah tahu takat lebur atau takat beku dan takat didih. Okey. Okey, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita guna pembaris meter, kita cuba ukur okey, tanda sini dengan tanda sini. Berapa cm? Okey, berapa cm? Okey, katakan bila saya dah ukur sini adalah 100 cm. Okey, 100 cm. That means kalau daripada 0 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius, dia punya bacaan jarak dia adalah 100 cm. Maka saya boleh buat satu tentu ukur. Okey, tentu ukur maksud dia. Okey, saya boleh buat beza dia 100 darjah Celsius kan. Okey, so that means 100 darjah Celsius bahagi 100 cm. Oleh itu skala saya adalah 1 darjah Celsius per cm. Oleh itu saya boleh ukur. Okey, sini 1 cm dia adalah 1 darjah Celsius. Lagi 1 cm 2, 3, 4, 5 sampai 100. Itu maksud dia. Okey, saya guna pembaris meter, saya buat tanda. Okey, setiap 1 cm 1 darjah Celsius. Okey, kalau dia bukan 100 cm. Okey, kalau dia adalah 50 cm. If dia adalah 50 cm. Okey, that means 100 darjah Celsius bagi 50 cm. So itu maksud dia saya dapat 2 darjah Celsius per cm kan. That means setiap cm dia bukan 1 darjah Celsius, dia adalah 2 darjah Celsius. So 2, 4, 6, 8, 9 dan 10 sebagainya. Okay, itu maksudnya. So that's why saya boleh tentukan dia punya skala melalui cara ini. Okay, understand or not? Okay. So ini adalah cara untuk menentu ukur skala termometer yang belum ada skala. Okay, kita tak ada skala lagi. Kita cari dua takat yang sudah tetap. Kita dah dapat tahu ketinggian dia dan kita buat skala dengan manual. Okay, bagaimana kita nak menambahkan kepekaan termometer? Kita mau cepat supaya termometer dia tak lambat mengambil suhu. So ada 3 cara. Pertama sekali, kalau anda nampak ini adalah tube capillary. Kita cuba nipiskan supaya dia dapat kembang dengan lebih cepat. Okey, kita nipiskan supaya dia kembang dengan lebih cepat. Okey. Kedua, berbuli kaca. Okey, sini adalah berbuli. Okey, berbuli kaca yang besar. Kenapa nak besar? Bila kita letak berbuli kaca yang besar, so, haba dapat sentuh pada berbuli dengan lebih banyak permukaan. Okay. Kalau kita masukkan dalam air panas, so lebih banyak permukaan dapat sentuh dengan air. So, kita dapat lebih banyak tenaga haba dengan lebih cepat. Okay. Dan berbuli kaca dengan dinding yang nipis. Dinding ini mesti nipis. Kenapa? Kalau tebal, dia perlukan lebih lama untuk memindahkan tenaga. So bila kita letak nipis, so dia dapat memindahkan tenaga haba kepada merkuri dengan cepat. So these are the 3 criteria for us to have higher sensitivity of thermometer. Okay. Okay. Dan seterusnya nanti kita akan bincang formula ini. Okay. So katakan saya nak guna termometer yang saya bina ini, tetapi tak ada skala. Saya nak guna termometer ini untuk ukur berapa suhu teh tarik saya. Okay. So ini adalah formula. Okay. Formula di mana sebenarnya kita nak carikan. Okay. Sini adalah 0 darjah Celsius. Sini adalah 100. Katakan saya mau tahu
berapakah suhu sini? Berapa? Okay. So, kita tahu sebenarnya apa yang kita tengok adalah di antara 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Okay, yang depan ini sebenarnya kita tak nak tengok. Tetapi, of course, termometer tak akan start daripada 0 darjah Celsius. Di bawah ada lagi reading. Contoh -1, -2 dan sebagainya kan. Tapi kita tak mau tengok. Bila kita ukur daripada sini. Okay. Daripada sini ke sini, kita panggil ini adalah panjang untuk takat beku. Okay. And then, kalau kita ukur daripada sini kepada 100 darjah Celsius, ini adalah panjang untuk takat didih. Okay. L100. Okay. Kalau kita cuba ukur daripada sini, mula kepada panjang theta. Theta adalah kita nak tahu berapa suhu dia. Okay. So, formula untuk carikan suhu ini sama dengan saya cuba tolakkan apa? L theta adalah ini. L theta tolakkan L0. L0 adalah sini. So, bila saya dah tolak, saya dapat apa? Dapat bahagian sini sahaja. Okay. Saya dapat bahagian sini sahaja. Okay. Okay, so ini adalah atas. Yang bawah ini L100 adalah daripada sini kepada sini. Tolak L0. L0 adalah daripada sini ke sini. So, saya nak ambil this part. Okay, this part. Jadi, apa yang saya nak kira adalah bahagian ini per bahagian ini panjang dia. And then darab 100 darjah Celsius. Setelah itu saya dapat suhu akhir dia. Okay. Untuk seterusnya, kita break 5 minit. Seterusnya kita akan bincang tentang formula ini. Macam mana kita nak guna formula ini untuk kira. Selalu dia tanya dalam objektif. Okay, kita break sekejap. Kita akan start 2.45. Okay, thank you everyone.